Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia ini saya dapat lagi bersua muka dengan sahabat-sahabat sekalian. Saya tahu ramai yang baru balik dan sebagainya. InsyaAllah hari ini saya akan bercakap tentang coaching skill. Coaching skill 1, I mean secara keseluruhan sebagai pembuka kata, dengan erti kata bukan nak mengajak coaching, tapi sembang elemen skills on code dan sebagainya. Jadi buat permulaan, bagi sikit saya ruang sebab saya sekarang ni sedang untuk menjawab pertanyaan pada sahabat-sahabat kita yang bertanya. InsyaAllah kalau bagus, kalau tuan-tuan ada apa-apa, tuan-tuan boleh tulis jika ada tanyaan dan sebagainya. Okay. Ya, Alhamdulillah. Saya rasa hari ini mungkin segelintir saja akan join. Sebab di tempat saya ni pun nampak gaya dah hujan lebat, dah mula hujan, guruh makin kuat. Dan setengah tempat baru nak hujan. Jadi insyaAllah lah kalau ada kesempatan mungkin sahabat-sahabat kita akan join. Ada setengah masih dalam kereta menuju balik ke rumah dan ada setengah baru sampai dan sebagainya. Dan ada setengah mungkin terlewat masuk sebab masing-masing ada tugas yang masing-masing kena selesaikan. Hari ini pula hari Jumaat, besok Sabtu dan Ahad cuti. Jadi walau bagaimanapun saya ucapkan syabas kepada Cikgu Hafni yang dapat join hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya mula percakapan ni, semalam kita dapat banyak sambutan, banyak bidang-bidang pakar masing-masing masuk. Iaitu termasuklah trainer, lecturer, motivator bermasuk mendengar. Jadi kita ni nak memanggil sama-sama kita, orang kata pertemuan buah fikiran untuk mencari jalan macam mana untuk membaikkan complementary and supplementary antara satu dengan lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat nikmat dan rahmat banyak lagi daripada Allah dan secara tak langsung kita pun Allah tambah lagi rezeki kita. Usaha kita menjalankan jalan tugas sebagai ibadah. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya usaha kita tu sekadar usaha biasa saja. Yang menentukan rezeki adalah Allah. No matter what we do. It doesn't mean that I'm smart, somebody smart. No. Itu pemberian Allah. Yang kedua, dengan bersyukur ini, maka kita merendahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kita sangat-sangat mendekatkan diri dengan Allah, maka mudahlah kita mudah-mudahan dapat pancaran nur daripada Allah. Dan kita minta dapat bimbingan daripada sahabat-sahabat kita. Sebab dalam grup kita ada juga ustaz-ustaz yang saya telah latih menjadi coach 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Banyak tuan-tuan dan perempuan, bukan baru ni. Daripada tahun 2007-2008 tu dah ramai dah. Ya. Alhamdulillah. Dan saya harap kau boleh, sahabat-sahabat kita yang join semalam, tolong join lah. Oh ni Cikgu Hafni masuk, tolong share to your friends. Kebanyakan masuk lambat. Saya tengok macam Mustaqim masuk lewat, dah nak balik baru dia masuk, mungkin dia baru tahu. Dan banyak lagi kawan-kawan. Oleh sebab tolong share dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah mereka pun boleh dapat mendengar secara langsung. Bila mereka boleh mendengar,
Ini menyebabkan kita rasa lebih ramai yang mendapat manfaat ilmu ni. Walaupun ada orang komplain dengan saya, benda ni patut dibayar, shouldn't be free, dia kata, sebab you have, ya memang betul kalau ikutnya, yes, tapi tak apalah, saya bagi setakat mana yang saya mampu sajalah, ya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita beri kepada orang, kadang orang tak mau. Ada orang mau, itu terletak pada diri masing-masing lah. Kalau bagaimanapun saya memang sangat gembira lah melihat ramai kawan-kawan kita yang join masuk kan. Jadi saya rasa kalau tuan-tuan boleh share, ramai lagi yang boleh ikuti Mad-Talk ni, insyaAllah ramai lah dapat berpeluang menambahkan lagi ilmu. Banyak sangat ilmu di dunia ni tuan-tuan dan puan. Ilmu Allah semua luas, bukan satu. Kita tak boleh katalah ayat ilmu kita ni kecil sangat, umpama lautan dengan air-air yang lekat di tangan kita, itulah apa yang kita ada. Begitu sikit sangat, tak mampu nak buat sesuatu. Kita hanya sekadar berusaha dan menadah tangan minta rahmat kepada Allah SWT. Okey, berbalik hari ini kita cakap berhubung dengan coaching skill. Saya ada bagi penerangan sikit saya ada tulis di dalam Facebook kita tu. Itu sesuatu skill yang perlu diusaha dan dipeningkatkan di era abad ke-22 atau sebagai satu renungan. Jadi apa yang saya cakap ni kepada tuan-tuan dan puan semua, ini merupakan satu, orang kata, sharing saya kepada tuan-tuan semua. Jadi kalau tuan-tuan ada kelebihan, share lah. Tangan yang memberi kadang-kadang baik daripada tangan menerima. Jadi banyaklah kita memberi. Dan berbalik pada tajuk yang saya cakap sini, selalunya orang cakap coaching, sebenarnya bila seorang tu belajar, dia tertakluk pada filosofi pegangan yang dipegang oleh orang yang mengajar dia. Dia terikat dengan cara teknik itu. Jadi tak kira lah, sebab tu dia gunakan model apa dia pakai. So masing-masing ada cara masing-masing lah, ya. Jadi macam saya ni pun saya belajar banyak big model, very expensive tuan-tuan dan puan-puan, dan pembelajaran 6 bulan ada, setahun ada, 2 tahun pun ada saya belajar. Jadi lagi banyak kita belajar, kita lagi kerdil, ilmu Allah maha luas. Jadi seperti tuan-tuan dah tahu, coaching, semudah yang orang kata coaching ialah membantu seseorang mencari penyelesaian dengan secara tersendiri, dengan dibantukan seorang profesional dipanggil coach membantu dia setakat tu. Tetapi makna sebenarnya coaching bukan membantu dia cari jawapan, cari solution. Yang lebih detail lagi, dia melihat dan mendengar isu yang disampaikan oleh pelanggannya ataupun coachee dia itu sebagai an objektif. Dia nak cari sesuatu sebagai matlamat. Jadi dia mendengar dan mencari jalan apa yang terbaik ada pada coachee ini. Dan cara dia bercakap tu supaya boleh mengeluarkan yang terbaik, yang tersindung, hidden daripada dia, dan dia boleh menyelesaikan sendiri. Tunjuk kata dia mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi daripada dia itu. Tapi pendengaran, penglihatan dan rasa, intonation dan sebagainya. Itu skill-skill dia. Jadi itu tinggi. Dan coaching ni ada banyak-banyak level. Ada coaching level technical, very low. Ada coaching at middle. Ada coaching at higher level. Tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya coaching cakap sama dengan orang peringkat, orang bawah dia. Tak. Mainkan memanglah nama tinggi jauh, tapi kekuatan minda yang dicakap dengan orang ada jawatan yang level-level tentu tak sama. Sebab bahasa dia pakai berbeza. Analogi, perumpamaan dia pakai berbeza. Kalau belah bawah ni kita pakai technical coaching. Sebab itu you boleh pakai simple model, boleh. Tak ada masalah. Itu pun masih yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Buat permulaan macam itulah. Saya pun macam tu juga dulu. Dan yang kedua, lagi tinggi orang kita coach, lagi tajam pendengaran kita, sebab setiap kata yang disebut walaupun sama dengan orang di bawahan yang kita coach, tetapi maknanya berbeza. Mengikut konteks, mengikut latar belakang, mengikut cara dicerita, penyampaian. Sebab itu orang kata storytelling. Tuan-tuan dan puan-puan, storytelling ni orang yang lain cakap cerita yang sama, penyampaian yang berbeza, percakapan yang berbeza, bahasa ulasannya berbeza. Mengapa? Jawapannya tertakluk kepada kepandaian, kebolehan. Dia punya developmental stage dia. Itu bezanya. Bagaimana matang dia, bagaimana pengalaman dia.
Bagaimana kebolehan dia mengolah bahasa. Lagi banyak dia boleh menggunakan bahasa, lagi bagus. Sebab dia boleh banyak bahasa Arab, boleh Mandarin, boleh Tamil, boleh bahasa Melayu, boleh Spain. Kawan-kawan saya Jerman boleh cakap, Arab boleh cakap, Perancis boleh cakap, Cina boleh cakap. Macam-macam bahasa. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu. Rupanya dengan mengetahui lain-lain bahasa membantu kita melihat cara orang tu berfikir, how they make decision, how they think. Japanese buat decision lain, American buat decision lain, China buat decision lain. Sebab budaya, environment dia menentukan. Jadi saya nak bagi straight di sini apa yang skill selalunya ada. At least kurang-kurangnya orang yang nak buat coaching tu dia kena ada istilah orang kata etik, ataupun kita katakan dia kena ada etika kerja, how he go about, right? Yang kedua, dia tahu cara macam mana nak bercakap dengan orang yang dia nak coach. Kalau kita tak dilatih, kita bantai tanya soalan kadang-kadang tungtam, sebab kita tidak menyebabkan tidak berlakunya kelembutan, tidak berlakunya tarikan percakapan kita kepada orang yang depan kita. Sebab tu kita kena hormat, takzim. Jadi bagi orang Islam, kita ada rukun Islam dan rukun iman mencukupi, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya dia merangkumi banyak luas, tapi sebelah 5 dengan sebelah tadi dia merangkumi semua. Apa yang perlu kita tahu. Dah ditulis dan diterang oleh ulama-ulama. Dan kebanyakan dia ambil sebahagian daripada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Of course, banyakkan semua cara percakapan Rasulullah SAW yang tinggi nilai dia. Yang ketiga, macam mana bila dia bercakap, orang yang mula-mula tu rasa diri dia kurang was-was dengan orang yang nak coach dia ni. Dia tengok bolehkah dia ni coach? Dia pun masa macam tak tentu. Jadi kita rasa, bolehkah dia ni? Tetapi bila dia bercakap dengan kita, beberapa minit kita dah timbul orang kata macam insya-Allah. Orang kata satu, keyakinan. Cara dia bercakap, keyakinan. Dan dia boleh mendengar orang tu bercakap seadanya. Dan dia boleh orang kata connect. Because leader, how to engage dengan dia follower. Macam mana kita nak cakap, orang dengar cakap kita. Orang terus buat. Tak ada tanya banyak dah. Yang setengah kita tanya, orang bawah tanya balik. Betul ke? Boleh ke? Cara ni tak boleh ke? Umpamanya orang cakap tu tak berpengalaman. Jadi kalau keadaan yang macam tu, maka orang yang nak jadi coach mesti dilatih bertubi-tubi dan dibimbing. Keempat, coach yang jadi coach tu dia kena tahu keadaan semasa. Itu orang penting kita coaching present. Tak kira lah apa pun. Kita orang bantu kita ke apa. Macam orang yang sakit, dia main waktu yang dia sakit. Waktu dia cakap tu dia boleh cakap, Tapi bila dia sakit dia tak boleh cakap, dah cerita dia lain. Jadi macam coach ni dia akan mendengar sejauh mana yang akan disampaikan oleh kita katakan klien dia ataupun coachee dia menyampaikan sesuatu menyebab dia tahu keadaan yang sebenarnya sedang berlaku. Sama ada dia cakap gopoh ke, marah ke. Ada setengah orang cakap dia senyum, dia bercakap. Setengah orang dia marah, dia bercakap. Setengah orang dia senyum, dia bercakap. Bukan kata dia suka kita, because malah jadi muka dia tersenyum. Sebab itu bagus juga kalau ada ilmu body language. Ya, body language ya. Ya banyak saya gunakan dalam coaching saya. Body language saya merhatikan, dah lama buat, dekat 22 tahun lebih. Memang kita rasa ada orang kata pattern-pattern yang tertentu yang dia sampaikan. Apa yang kita perlu tanya dia lah. Itu boleh betul tak betul. Bila kita tanya dia menjawab. Tak betul boleh jawab, kita tak betul. Jadi nak bertanya tu pun mesti dilatih. Yang kelima, dia orang juga dilatih keseluruhannya mempunyai pendengaran. Atau simple orang kata active listening. Kita tahu satu ya active listening. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau belajar satu ya active listening, banyak lagi. Bukan saja active listening. Yang kita tahu itu communication biasa pakai active listening. Satu dia panggil developmental listening. Satu lagi dia panggil cognitive listening. Lagi satu dia panggil social emotional listening. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Lagi kita banyak, lagi kita nak tahu. Lagi kita tahu banyak yang kita tak tahu. Jadi tak heranlah kalau kita kata memang kita tak tahu.
Tadi sahabat kita Datuk Haris, yang berbahagia Datuk Muhammad Haris dah memasuk. Okey, saya ingat Datuk, sila masuk Datuk. Tolong on foto Datuk ni. Sebab tadi saya tak tahu sama Datuk boleh dengar suara saya dengan jelas atau tidak, atau gambar Datuk elok. Ya, Assalamualaikum Datuk Haris. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik-baik. Alhamdulillah. Nampak saya you ada di luar bangunan ni, buat baik. Takut kena hujan pula lagi ni. Ini dalam bangunan ni. Ya. Kat belakang tu ada banglo pula. Okey, cantik. So, sana hujan tak di Shah Alam? Ada gelap tu macam tu. Dia hujan rintik-rintik lah. Di kawasan saya ni dah guruh sakan, gelap dah. Dia mula hujan kenyal-kenyal dah. Jadi, ni merupakan satu kabar baik. So terima kasih kepada kena kuliahan Datuk masuk. Terima kasih banyak-banyak. Dan dah masuk pun daripada seorang kos daripada Institut Aminuddin Baki, Tuan Haji Amin. Dia pun pakar NLP, macam-macam depa ni semua. Dia daripada maktab perguruan di Ensted. Dia pengajar senior. Dia pun ada masuk tapi dia line tak apa elok tadi. Assalamualaikum Tuan Haji. Okey, kita dah masuk 3 orang ni. Saya berhenti sekejap lah pada sahabat ikutinya. Kita memanggil buat pengenalan sikit lah kepada peserta forum kita hari ini, panel kita hari ini. Saya jemput yang pertama kali yang berbahagia Coach Datuk Haris. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Haris ni dah jadi coach lebih pada 10 tahun. He is a professional coach, he is a professional trainer, dia juga company secretary, dia juga board of directors dan dia juga motivator. Macam-macam ni. Jadi hello, saya serah macam ni kepada Datuk. Pergi short one dapat Yasin Datuk, please. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Salam perkenalan. Okay. So just a little bit about myself. Saya asal dari Penang, daripada Pulau Pinang. Dalam bisnes ni dah dalam bidang actually management service lah. Ya, walaupun dalam konteks bisnes macam-macam buat dulu, daripada education lah, daripada construction lah, macam-macam. Akhirnya kira consultant lah. Management sejak daripada tahun 1991. Dan coaching, I think I started through dengan Dr. Shakir. Masa inilah belajar kat AMSAT di bawah itu, first my exposure on coaching. Okay, itu tahun bila Dr. Aku lupa dah tahun apa ni. Saya ingat dah dekat 10 tahun yang lalu. Betul tu lah ya, tahun 2010 macam itulah ya. Okay, dan sambung buat advance sikit dengan UUM, lepas tu secara personal juga, dan akhirnya praktis lah ya. Still dalam proses learning to get new skill lah ya. Okey, itu je lah sikit sebanyak. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan kita bersila yang berbahagia kita punya. Cikgu Amin, sila cikgu. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Masuk Coach Dr. Shakir dan Dr. Faris. InsyaAllah nak belajar dengan Datuk hari ini. InsyaAllah. Okey, nama saya Muhammad Amin bin Said. Saya sekarang pensyarah di IPG Kampus Pendidikan Teknik. KIB ni ni Master Course saya di IPG, Institut Pendidikan Guru. Saya mulakan kerja sebagai jurutera lah. Sebagai jurutera kilang actually. Jurutera kilang di Johor Bahru. Kemudian masuk ke dalam government servant sebagai guru teknikal lah. Saya mengajar di, kalau dulu panggil sekolah vocational. Sekolah vocational. And then kemudian jadi pegawai di kementerian KPM lama juga. TVET lah, di TVET punya program. Kemudian saya pindah ke bahagian dasar di PRD. Dan sekarang ni jadi lecturer lah. Jadi secara pun dalam bidang kalau dulu dalam bidang pendidikan kejuruteraan lah. Tapi sekarang saya lebih mengambil subjek
psikologi, subjek pendidikan dan begitulah. Jadi coaching ni saya kenal sekitar tahun 2010 macam tu. Dipanggil CBL coaching daripada Australia. Itulah kali pertama saya kenal dengan coaching. Masa tu coaching kepada pekerja lah. Masa tu kebetulan pun ada link dengan guru-guru di sekolah vocational dan sebagainya. Link dengan industri luar juga. Jadi masa tu kementerian menganjurkan CBL coaching. Ini daripada Australia. Tapi ketika itu ialah 5 hari yang tight, lepas tu dengan amalinya mungkin tak berapa banyak yang orang kata yang saya dapat ketika itu. Tetapi kemudiannya bila belajar dengan Dr. Shakir, nampak lebih jelas faham apa itu coaching yang coaching pada khususnya dipanggil developmental coaching kan, untuk meningkatkan kognitif, meningkatkan sosial, emosi. Jadi sesuatu yang pada saya melengkapkanlah pengetahuan yang saya ada tentang at least asas pada coaching tu kata dapatlah sikit-sikit. Tapi masih baru lagi dalam bidang ini. Semoga dengan bantuan masa coach dan juga rakan-rakan mungkin dapat menambah lagi lah nilai, membantu rakan-rakan yang lain dalam bidang ini lah, insyaAllah. Okay, itu saja sebagai pengenalan, Master Coach. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Datuk dan Cikgu Amin. Saya dapat maklumat daripada Datuk Razif, dia ada hal ni, hujan dia tak sempat nak balik. Kalau dia sempat, insyaAllah dia masuklah. Tapi dia dalam perjalanan, saya tak tahu keadaan hujan ni. Mungkin dia Putrajaya dan nak balik, kita tak tahu keadaan macam mana. Walau bagaimanapun memang terima kasih kerana kenalkan latar belakang Datuk Razif. Bagi saya, Cikgu Amin ni jumpa saya ingat 11 tahun, 12 tahun yang lalu di pameran buku, dia mencari buku saya. Mudahnya coaching dan mentoring. Kebetulan buku tak ada jual. Jadi nasib baik saya pergi, ada buku tu di belakang kereta saya. Saya ingat dia masih ingat lagi lah. Dia pun terkejut, dia jumpa saya dan dia Buku kata tu dia nak beli. jadi bahan rujukan saya tu sampai sekarang. Betul. Betul. Buku tu saya nak upgrading, tapi saya nak upgrading dalam bentuk lain. Dah banyak dah tulis, tapi saya ingat sekali ni saya nak minta juga kepada semua, termasuk Datuk Razif, Datuk Haris dan juga kita punya Cikgu Amin, bagi juga 2-3 artikel through your pengalaman. Saya buka satu section, your life practical experience in coaching. Jadi kita nak, sebab buku yang saya tulis itu berbentuk praktikal. Dia teori dan praktikal. Benda tu betul macam Cikgu, macam Datuk kata tadi, boleh guna. Satu chapter tu sebenarnya equivalent tu 2 buku. Saya tulis 1000 ayat, 1000 bukan surat semua. Satu chapter tu adalah satu buku sebenarnya. Dia ada 9 chapter. Jadi dia ada 9 buku sebenarnya. Jadi ini keistimewaan saya buat sebab tiap-tiap seorang ada pilihan. Datuk Razif, Datuk Haris, Husani. Dan insyaAllah kalau ke lapangan saya akan panggil bekas Ketua Pengarah Kesihatan Negeri Selangor yang berbahagia, Datuk Khalid. Akan join, dia juga seorang coach yang mana saya latih dia 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Terdapat beberapa orang jurusan dia orang ni yang jadi coach, certified coach. Dan dia menggunakan macam Datuk cakap tu, dia guna teknik grow tu. Dan dia bagi syarahan banyak tempat. Dia buat latihan dan training semua. Dia juga sekarang ni jadi profesor. Profesor visiting ataupun dia bagi, mungkin kot dia panggil fellow utama ke apa, saya tak tahulah, di universiti Pikong dari sini. InsyaAllah kita akan jemput juga. Dia orang akan bagi sumbangan kepada kita, InsyaAllah. Dan sebagai satu usaha nak berbagaikan, membanyakkan. Because the more we sit down together, the more, because the first thing what we do, like all my coaches I know, we learn to listen. I mean, we learn to learn about other people, not to criticize, not to complain. First, listen and listen and listen. Okey, itu dia. Jadi saya hari ni, Datuk, seperti yang saya maklumkan, saya ada tulis juga di kita punya, saya ada pinkan di Facebook, coaching skill 1. Apa dia tu? Iaitu
perbincangan coaching skill 1, master coach, development coach bersama-sama panel coaches jemputan dan lain-lain profesional berbincang dan meneliti sesuatu skill yang perlu diusaha dan dipertingkatkan di era abad ke-22. Okey, di Facebook ada saya masukkan di bawah tu, dan di kita punya sini saya ada masukkan di dalam kita punya apa kata chat. Alright. Mengapa saya menyebutkan dipertingkatkan di era abad ke-22? Sebab satu kajian yang disampaikan oleh ICF dalam tahun 2019-2018, dalam konferens dia mengatakan coaching kalau tak update, kita tak boleh nak coach dah. Sebab perubahan mendadak macam sekarang ni pesat, tiba-tiba jadi COVID-19, dah jadi berubah dah. Jadi beberapa ciri-ciri tekankan. Yang ditekankan pertama sekali, yang tidak ada dulu ditekankan ialah social emotional, iaitu emotional. Salah satu yang memerlukan yang emotional. Sebab tu saya dah train beberapa orang terapis dan juga pensyarah, profesor di universiti menjadi coach. Memang kalau pensyarah, lecturer, trainer dan juga terapis mudah jadi coach. Tambah terapi lagi mudah. Tapi nak tukar dia punya background, dia punya focus attention tu saja. Daripada melihat orang tu sebagai orang sakit, nak melihat orang tu sebagai berkebolehan, insya-Allah, pandai, boleh menyelesaikan. Nak ubah yang tu yang susah. Yang kedua, coach pula tak boleh terasa, aku ni nampak macam bodoh sangat. Tak boleh. How to speak with them, how kita nak layan mereka sebagai orang pandai, itu yang kena latih. Itu kata coaching need to be trained. Because we need to listen. Macam Datuk cakap, macam Cikgu Amin cakap tu, memang ada ketertiban yang tertentu kita kena faham. Jadi dia ada banyak area. Jadi hari ini mungkin kita sentuh beberapa area. Salah satu yang saya sebut tadi, orang yang di coach tu dia kena ada sikit orang kata guideline. Cara macam mana budi bicara. Dia punya professional standard dia. Yang kedua, bagaimana etika kerja dia. Dia kena tahu. Dan kita latih. Dan yang mana belajar ni dulu kita maklumkan. Okey. Yang kedua, macam mana dia boleh duduk dan mendapatkan satu persetujuan nak di coach. Bukan memang setuju tak setuju. Cara dia bercakap. Dan at advanced stage, dia interview pula. Dia ada interview pula. Yang ni mungkin Cikgu Amin boleh brief sikit. Macam mana interview buat, tujuan dan sebagainya. Yang ketiga, macam mana dia bercakap. Pertama sekali, nak menimbulkan kepercayaan dan rapat dia dengan coaching. Yang tu mustahak. Kalau dia tengok ni boleh ke tak boleh dia ni coach. Tu tak boleh jadi coach dah kita dengan dia. Bahkan kita kena surrender kat dia. Saya ingat encik, saya ingat mungkin saya tak upaya bagi orang lain coach lah. Ataupun cari coach lain. Kita refer yang ni kepada Datuk Haris to be coach. So kita beritahu ke Datuk coach lah dia. Yang ketiga, yang keempat, yang macam mana kita nak ambil kira suasana terkini semasa dia berdepan kita dengan dia. Itu yang mustahak coaching. Between the noses, not between the ears. Bukan apa kita dengar orang cakap. Apa yang dia sampai kat kita, depan dengan depan. Antara hidung kita dengan hidung dia. Itu teliti itu. Maka, kalaulah kita ada body language, memerlukan matlamat juga. Jadi, bukan kita nak tengok cari kelemahan dia. Tidak. Keadaan dia menyampaikan sesuatu, menceritakan sesuatu yang tersembunyi, tersirat dan tersurat. Dan yang kelima, selalu orang cakap active listening. Sebenarnya active listening digunakan di dalam communication mana pun dia panggil active listening. Tetapi di coaching dia latih sampai dia boleh dengar the structure of the content. Yang tu kena belajar lah. Yang kita dengar ni, dia cakap, you dengar. Ya, saya dengar. Dia dengar lah apa dia kata. Dia dengar maksud dia apa? Dia faham apa dia bagi. Sebenarnya dia dengar apa yang dia faham. Dia tak dengar apa orang tu cakap. Yang orang tu cakap dia tak faham. Itu macam mana kita jadi coach? Kalau tidak ada persetujuan, orang kata meaning making di dalam percakapan dan sense making dalam penyampaian, maka mungkin kita kurang. Jadi saya nak serah benda ni kepada kita punya ahli panel. Pilihlah yang mana tajuk. Salah satu tajuk yang saya sebut tadi, sama ada macam mana kita nak create environment, macam mana kita nak buat co-creating tadi, atau macam mana kita nak ambil kira coaching present, keadaan semasa ada bercakap ketiga, ataupun yang kelima macam mana kita nak bincang pasal active learning. Pilih antara lima ni dulu. So saya silakan bagi Datuk dululah. Pilih Datuk tajuk mana Datuk cakap. Datuk boleh kembangkan mengikut pengalaman Datuk di dalam jalankan tugas sebagai konsultan,
sebagai lecturer, sebagai advisor, sebagai director dan sebagainya. Sila Datuk. Now I hand over to you the stage. Thank you Datuk. Sila. Okay, thank you for the sharing tu. Okay, saya nak ambil kedua main point dekat sini. Saya rasa very important dalam konteks kita conduct coaching. Satu, saya ambil di sini relationship co-creation. Ini yang tadi doktor sebut connection tu kan dengan relationship antara coach dengan coachee. Ya, di sini lebih kepada ke arah kita nak create trust lah. Ya, sebab macam mana kita nak break the barrier. Sebab kadang-kala dia ada reservation. Ya, pengalaman peringkat kalau tahap awal to break the barrier tu nak cari dia punya key tu untuk orang kata dia nak spell out kan, sebab kan senang nak orang kata break the reservation yang dia ada. Itu based on trust. Maknanya dia cerita semua. Okay, itu depend on how we structure the questions kan. Untuk akhirnya through the question itu kita lebih dia nampak bukan nak mengajar tapi nak explore dia punya potentiality kat situ. Jadi bila dia confident bahawa di sana dia ada potential yang dia boleh to spell out. Jadi dah you boleh break the trust di situ kan, bahawa sebenarnya you bukan nak mengajar tapi sebenarnya nak melihat potentiality yang dia ada dan dia akan break ini, dan dia ada trust pada kita di situ bahawa we are trying to orang kata help each other lah, I mean to explore potential dia ada kan. Jadi nak create the trust inilah yang kita kena orang kata really dia berkait dengan active listening tadi. Okay, another orang kata skill that you must have. Yang ini very challenging lah. Ya, how to orang kata listen dan rephrase balik apa dia cakap. Dan saya pernah in one of kita panggil forum secara online jugalah. Recently juga. One of the participant to put a question to the panel, tu dia jawab. Sebenarnya dia faham question tu. Kan? Tapi bila feedback yang didengar oleh orang yang put the question tu, dia macam kata that panelis tak faham soalan dia. Tak faham soalan dia. Tapi bila dalam kata lebih baik you rephrase balik. Macam mana sebenarnya you nak you nak the answer to be given. Because tapi according to the panel tu, I answer already your question. Okay. Cuma you yang silap mungkin nak faham. Okay, kadang kita put question kita nak apa yang kita nak dengar. Kan? Jadi so that you kena really bila put a question, answer being given tu kata dengan confidence dengan jawapan tu, dan juga the explanation very detail tu, dia faham lah sebenarnya. Kan faham, cuma janganlah you pula ada satu orang kata preempt I nak jawapan macam ni. So that the thing that active listening is very very important lah dalam ini a skill of kita nak tunjuk kita faham. Okay, soalan dan juga jawapan yang dia bagi itu kita kena rephrase balik supaya orang kata dia pun orang kata you elaborate balik, you extendkan dia punya explanation, dan akhirnya di situlah the secret of you explore bagi dia explore dia punya dia punya what is dia punya mind lah, dia punya mind. Dan di situ sometimes ini yang mungkin I think betul Syakir kira tu yang kata-kata kena belajar lagi banyak tu. Kadang-kala question tu kita pun tak expect doktor punya, macam kita kata dia tak ada stereotype lah pada saya. Different, di situlah you understand you punya kunci. Different person different. You tak boleh nak orang kata expect question yang sama, standard question tu you dah ada kat mind you apa you nak tanya. That's wrong in terms of dalam kita coaching lah. I tengok gitu kadang kita tak dengar betul-betul. Jadi kalau kita faham apa dia cakap, kita rephrase balik, dan kadang kalau question kita tu in such a way that kita dah lihat dia punya orang kata ability of thinking, ability dia nak open up, dan juga dan yang apa kita sebut the secret of yang kadang-kadang dia sendiri tak terfikir, based on that the question kita put forward, dia boleh come up with such opinion, ideas, dan juga dia punya feelings kan. Itu
situ kita kena ada skill. Yang satu lagi dia doktor pernah sebut juga, social emotion tu kan. Kalau tak ada social emotion ni berat sikit lah pada saya lah. Betul. Berat sikit sebab Betul. kita deal dengan human punya apa ni kan. Kalau kata sometimes, that's why sometimes the engineer or the doctors dia tak boleh ada punya thinking as engineer or as a doctor ni, kita aja Amin. Tapi kalau dia stop apa dia punya dekat engineering thinking, dia tak explore atau sebagainya, then you akan tend to be very technical. Yeah. Kan, jadi you don't have the social emotion ni, dia banyak itu kira non-stop lah. To me, I kata ni skill yang need to be, orang kata keep on explore kan. Itu je opinion saya setakat ni. Alhamdulillah. Terima kasih Nak Datuk. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan, penceritaan melalui pengalaman. Apa yang Datuk cerita tadi itu a real thing. Orang kata sesuatu, it is a very clean information. Dia mencerita pengalaman dia lalui, interaksi, walaupun dia dalam forum, walaupun dalam Zoom, walaupun dalam, dia boleh membantu seseorang. Bukan itu yang terbaik boleh, sebab orang punya perniagaan atau pendengaran yang tinggi, dia jaya melakukan. Dan kedua, dia punya kebolehan. Dia pandai, dia cakap sila rephrase. Mute kata tu tak jatuh maruah pun orang tu. Dia cakap sila rephrase. Jadi cara cakap tu memang cantik. Dan Datuk yang cerita bagaimana pentingnya relationship. Jadi Datuk sebut relationship, dia berteraskan kepada social emotional, perasaan emotion seseorang. Itu cara tak langsung Datuk dah bercakap at present coaching, present at that moment keadaan orang tu. Ini yang kita nak buat sharing di sini, bukan kita nak ajar on the coach, tidak tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan pun ada skill-skill ni, tetapi yang Datuk timbulkan itu merupakan beberapa ciri-ciri penting bagi seorang edit coach. Terima kasih Datuk. Very good and very clearly. Benda ni bukannya conundrum, it's a facts. Conundrum ni cerita mampu ataupun walaupun conundrum dia ada makna, sebab seorang coach dia boleh menangkap makna sesuatu dan bertanya balik supaya memberi makna yang lebih baik. Itu dia. Walaupun benda tu conundrum, kata mungkin kita conundrum. Nanti saya terang apa dia conundrum. Yang ketiga, Datuk ada mention iaitu selalunya kita bercakap benda ni harian. Dalam meeting dan sebagainya, bagaimana memberi bantuan kepada kita punya skill ni. Jadi saya ucapkan terima kasih pula yang masuk ni. Saudara kita juga ada 2 orang sini masuk, iaitu Dr. Arifin. Dr. Arifin ni fellow chartered accountant, former di Batam punya orang ni, orang very high level. Selamat datang Doktor. Dan termasuk juga kita punya seorang orang lama kita ni, Saudara Yunus. Selamat datang Saudara Yunus dan juga kepada Cikgu Hafni. Di samping ni saya akan jemput cikgu pula mencerita pengalaman dia sebagai seorang guru. Macam mana dia gunakan tool yang saya sebut tadi tu di dalam sama ada pengajaran, percakapan dia antara sama ahli dia, siapa pun sesama orang di atas dia dan penuntut dia akan share. Sebelum tu saya ingat peserta kita sini kebanyakan adalah anak murid Dr. Ben. Dr. Ben Fazil, kawan saya. Dia adalah orang kata grandmaster for hypnotherapy, right? Dia mempunyai pendengaran yang tinggi, pendengaran yang tinggi, dan dia punya penyampaian baik dalam bahasa orang putih dan bahasa Inggeris pun very clear. It's a very clean language. Jadi orang yang berkemampuan macam ni dia boleh menyampaikan dan boleh memudahkan. Sebab tu dia boleh orang kata buat skrip dengan elok, cantik dan teratur. Jadi begitu juga seorang coach. Jadi nanti saya akan panggil juga yang berbahagia sahabat kita Datuk Dr. Ben Fazil. Mudah-mudahan dapat Datuk. Mudah-mudahan dapat Datuk. Jadi dia Datuk, dia ada cucu. Saya akan jemput dia juga. Ya, seterusnya kita silakan. Kita yang panel yang kedua yang hadir ni. Yang berbahagia Cikgu Amin. Coach Amin daripada Aminuddin Baki. AIB. Sila. IAB, Institut Aminuddin Baki. Sila. Terima kasih Masa Coach. Saya daripada IPG ni. Doktor. IPG, Institut Pendidikan Guru. IPG, sorry. Cikgu, tolong rapat sikit mic tu, tak apa dengar. Okey, terima kasih Masa Coach. Jadi tuan-tuan dan puan, pada saya secara peribadi, belajar coaching ni kita bukan ada purpose yang tertentu, tapi paling pentinglah bagaimana kita guna coaching ni dalam kehidupan. Pada saya lah, diri saya yang saya belajar tu.
bagaimana nak berhadapan dengan anak-anak kan, dengan skill yang ada, bagaimana dalam bidang pekerjaan, saya dengan anak murid, bagaimana nak berhadapan dengan anak murid, dan paling penting juga ilmu ni sebenarnya sikit sebanyak membantu dalam hubungan keluarga, suami isteri juga. Jadi kemahiran pendengar yang apa yang Dr. selalu sebut tadi, listening skill tu, ada kadang-kadang sebagai seorang suami tu listening skill yang orang kata yang mendalam, yang bukan setakat level 1, level 2 kan, level 3. Jadi pada saya belajar untuk kita memahami kehidupan tu, pada saya itu lebih autentik lah, lebih utama lah pada saya. Dari segi tugas, daripada segi tugas tu kebetulan saya memang telah dilantik sebagai coach kepada pemimpin sekolah. Jadi gerak ke sekolah-sekolah lah, memimpin guru besar, khususnya dalam coaching menjalankan taksiran bilik darjah. Jadi ilmu ini sangat orang kata sangat membantu saya berhadapan dengan pemimpin sekolah, berhadapan dengan guru-guru, bagaimana kita nak convince kan. Bukan mudah orang yang tak mengenali kita kan, tiba-tiba kita nak dapat bersama supaya kita nak congkil yang disebutkan oleh doktor tadi, bagaimana kita nak dengar, kita nak cari jalan yang terbaik yang ada pada coaching itu sendiri. Sebenarnya mereka ni hebat dah. Mereka ni dah Allah kata yang terbaik, asal ni takwil, yang terbaik dah. So bagaimana kita nak keluarkan apa yang tersembunyi, nak keluarkan apa yang terbaik yang ada pada diri orang yang kita nak dapat itu, supaya mereka jelas keadaan diri dia sekarang dan jelas keadaan apa yang dia nak dari segi kerja, dari segi bidang tugas lah. Jadi tadi disentuh oleh Datuk tadi tentang establish dalam relationship itu, pada saya ni paling utama lah. Jadi diulang kali tadi kan mesti kau sebut tentang bagaimana percakapan kita, bagaimana suara yang kita gunakan, dapat menunakkan orang yang kita berhadapan. Jadi ini satu benda yang cabaran lah kepada orang macam saya ni yang kita berhadapan dengan klien yang tak kenal kan, klien yang baru kali pertama jumpa. Jadi pada saya stage yang pertama ni, relationship ni satu benda yang kata doktor pun selalu tekankan lah ni, relationship ni bagaimana kita nak kenal coach kita tadi, bakal coach kita tadi. Kemudian dari segi bagaimana kita lihat, tadi disebut bagaimana kita nak observe, nak assess, nak analyse dengan cara yang betul, dengan cara yang orang kata tepat. Macam disebut oleh coach tadi, masa coach tadi, Dr. Syakir tadi, kalau kita tak tahu nakkan confirmation, tanya kan. Jadi benda tu banyak membantu saya lah bila berhadapan dengan pengutua, dengan pemimpin sekolah. Bila kita nak dalam coaching tu, kita tak buat assumption. Kita tak main agak-agak, kita tak rasa-rasa. Jadi kita dapatkan daripada dia. Kemudian bila kita dah dapat maklumat, kita dah jelas situasi, kita kena jelas dulu. Pada saya lah, kita kena jelas situasi coaching dulu, ataupun orang yang kita nak yang inilah yang kita nak rapat tadi, supaya kita jelas, kita tak buat assumption. Takut-takut nanti mereka faham lain, kita faham lain. Map dia lain, map kita lain. Jadi itu pada saya dua perkara yang penting supaya kita dapat feedback yang betul-betul tulen, yang betul mantap, yang kalau boleh satu peringkat yang mereka boleh luahkan, mereka boleh luahkan
secara jujur apa yang berlaku, apa berlaku sekarang, situasi yang berlaku, dan sebenarnya apa yang dia nak kan. Jadi proses coaching atau klien yang kita nak bantu tu dia sendiri jelas apa yang dia nak. Jadi itu pentingnya yang Dato' Arif sebut tadi lah, relationship yang access tadi lah. Pada saya bila benda ni mungkin istilahnya dalam coaching disebut client frame of reference. Frame of reference. Dia punya FOR ni kan. Kalau kita betul-betul dapat jelas benda ni, jadi proses kita sebagai coach nak membantu tu akan jadi lebih tepat, akan jadi mantap kan. Pada saya lah tu. Bila dah clear tu, baru kita sebenarnya benar-benar coach yang benar-benar dapat membantu. Kalau tidak kita pula kan main agak-agak, kita pula main rasa-rasa, dan pastinya nanti dia akan kata macam ni ke coaching kan. Jadi Dr. Syakir, saya rasa itu paling penting sebelum kita nak buat coaching yang sebenar lah. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang berbahagia Cikgu Haji Amin Said dan juga Datuk Haris. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh dua-dua panel kita ni cukup bermakna, tuan-tuan dan puan-puan. Cara kemampuan kebolehan mereka mengupas sesuatu yang tepat dan menuju pada matlamat yang kita nak bincang. Ini keseluruhan apa yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita ni, dia menepati salah satu kompetensi, iaitu kompetensi yang kita kata co-creating the relationship. Macam mana kita nak mengenal orang tu, kita cakap relationship, macam mana kita nak cakap orang tu supaya kita boleh membina kepercayaan dia kepada kita dan dia rasa dia percaya kita dan kita percaya dia, iaitu cara tak langsung kita support dia punya suasana, keadaan dia lalui. Yang kedua, kita tahu macam mana keadaan dia dan berlaku mutual respect dan trust antara kita dengan klien kita. Ini apa dua panel kita sampaikan secara keseluruhannya. Ini kalau ICF dia kata establishing trust and intimacy. Tapi kalau kita belajar teori, kita jenuh nak hafal, tetapi apa yang disampaikan oleh dua panel ni, saya mengatakan dia bukannya conundrum, it's a fact, it's a way of doing things. Syabas. Dan kedua, daripada sini terdapat 6 benda yang disampaikan oleh dua-dua panel kita ni. Yang pertama, mereka menunjuk genuine concern. Dia ambil berat kat orang depan nak cakap tu supaya dia faham welfare keadaan orang tu dan masa depan orang tu. Sebab tu cara penyampaian perlu memahami social emotional, perlu memahami hubungan kait dia dengan masalah, dengan semasa, macam mana menyampaikan, pendengar cara dia cakap dan cara dia bertanya dan sebagainya. Itu merupakan satu langkah-langkah perlu kita ketahui. Jadi kita tak perlu jadi teknikal sangat. Tapi nak dapat macam ni, kenalah berpengalaman. Macam Datuk dah 10 tahun lebih. Macam Cikgu Amin pun dah 7-8 tahun dah. Cikgu Amin ni belajar di Australia. Saya tahu itu dia panggil directional instructional coaching dia panggil. Itu ada satu buku dan satu model yang ditulis oleh, saya ingat dia ni American Australian. Dia yang tulis buku tu dan saya ada dan saya faham. That's how guru-guru menggunakan. Tetapi yang saya nak latihkan guru pertajamkan pendengaran. There's nothing wrong. You nak pakai modul apa pun, pakailah. Tapi you kena tahu etik-etik dia. Dan yang ketiga, apa yang Cik Datuk dengan ni sampai kat saya kepada tadi, cara tak langsung, yang bercakap, sama ada Datuk Haris ke, sama ada Cikgu Amin ke, mereka melahirkan satu kebolehan personal integrity, honesty dan sincerity. Tak payah kita cakap, cik saya sincere, cik saya very honest. Itu tak cara yang kita buat ni. Macam orang kata bagi feedback ni. Setengah orang feedback, dia menyambut dek. Dia tak dia cakap, dia menyambut dek. They have to be trained. Saya tak tahu sama ada cikgu dengan Datuk setuju atau tidak apa saya sampaikan ni. Okey. Yang keempat, cara tak langsung bila dia buat ni, cara tak langsung, dia macam cuba membina satu kepercayaan dan memberi satu orang kata keyakinan dan mereka bekerjasama nak bercakap. Jadi orang kata bukannya berlaku buat tak serupa bikin. Dan kelima,
Secara tak langsung berlakunya hormat, menghormati antara satu lain, memahami apa yang disampaikan, persepsi seseorang tu, dan kita tahu cara learning style dia. Sebab tu Datuk dengan cikgu faham, tahu dia punya learning style, tahap mana penyampaian dia, bahasa yang dipakaikan. Secara tak langsung, sebagai seorang manusia biasa, personal being and doing two different things. So being as a person, being as a client, being as coachee, being as a person who having an issue, itu memberi satu penjelasan yang clear. Dan yang keenam, secara tak langsung perbuatan tu memberi keyakinan pada orang yang nak cakap tu, satu perasaan bahawa oh dia dapat support ni, dia dapat bantuan, dia ni memang nak tolong. Dan ketiga, dan dia tahu orang yang cakap tu mengikut behavior, sifat, perangai dan action cara dia. Dan kita tak betul tak kata dia salah. Sebab itu di dalam coaching dia tak kata you are wrong. Tak pernah coach kata you are wrong. Ada pernah saya tengok orang coach dia kata awak you tak pilih macam ni. Awak dia mengajar, itu bukan lagi coaching. Bila kita directkan dia tu tak pergi coaching. Tapi coaching ada dua. Satu yang kita belajar ni dia panggil enabling, non-directive. Satu lagi directive coaching. Directive coaching macam golf, football, game tu directive. It's still coach. Right? Because the coach cannot play. Coach masuk dalam padang dia kena buang. Right? Dan last sekali, sini yang saya katakan, bahawa bila coach cakap macam tu, maka kadang-kadang coach akan secara tak langsung menunggu, melihat bagaimana sensitifnya coachee tu untuk nak cakap. Maksud sensitif ni sampai bukan sensitif teruk sangat. Dia kata, oi nak cakap dengan ni, secara yang tertentu kena ada. Jadi daripada sudut tu, dua-dua panel kita telah cakap satu area yang jarang orang nak sembang dalam bentuk percakapan. Nak cakap teori boleh lah, tulis buku, buku ni kata macam ni, kita buat literature review. Memang semua orang boleh buat. Tapi kita cakap manusia dengan manusia lain, tuan-tuan dan puan-puan. Cara tak langsung, menghormati antara satu dengan lain. Telah pun kita buat. Ya, dah berterus pada itu. Ada apa-apa Datuk nak sambung lagi, apa saja, ataupun nak kupas balik ke, Cikgu Amin kan, sila. Dalam konteks, sometimes dalam proses kita coaching tu, dia sangat sedar tak sedar, kadang kita tiba-tiba bertukar jadi mentor. Betul. Secara sedar tak sedar lah, sebab we expect the kind of answer, jawapan daripada pihak coachee kan, dan knowledge pula, kita ada knowledge berkenaan, tapi walaupun kita ada knowledge itu, tapi dia still kena distructure dalam bentuk question. Ya, bukan untuk mengajar, cikgu. Mungkin kadang akhirnya saya kadang bila tengok, ayalah kadang kawan-kawan yang setengah orang lah yang dapat apa ni, yang kata ada technicality on coaching, tapi dalam practical kadang-kadang bila saya tengok you dah turn into apa ni, dah jadi mentor lah. Jadi apa tu, dia ada ketikanya apa, dia must be a mentoring lah, apa kadang betul kata coach dia duduk dalam skop yang lebih besar, dan terkadang-kadang certain aspek yang jawapan pada persoalan kadang coachee ditanya balik kan, dia tanya balik, especially ni kalau entrepreneurship lah. Dalam coach entrepreneur ni dia saya suka dengan entrepreneur ni sebab kita boleh broad apa ni, perluaskan skop persoalan tu, dan juga jawapan dia bagi pun beza-beza dengan apa ni kan. Jadi kita boleh explore, dan kadang dia tanya kita balik, so dalam aspek ni boleh ke you tolong I kata untuk bagi I punya business tadi. Tapi bila I tengok technical, I kata tak apa, yang ini ada orang yang bidang yang boleh orang kata how you success dalam bidang you kan. So kita ini baru kita kira matching dengan mentoring lah. Tapi dalam konteks macam mana dia nak structurekan perniagaan dia, di situ kita boleh explore. Kita nak dipikirkan, tadi doktor dah sebut, bila kita nak fahamkan dia dengan environment sekeliling dia, kita tak nak dia limitkan dari segi orang kata why dia buat macam ni, tak dapat apa yang dia nak kan. Jadi kita kena makin dekatkan dia dengan environment sekeliling dia. Why, you faham tak you punya klien apa dia mereka nak kan, you apa sekitar you tu, market dia tu macam mana, boleh you buat dia, ada tak you fikirkan yang lain cara yang ni kan. So akhirnya dia akan connect dengan sekeliling dia, dan dia sendiri akan dapat information tu. Dia fikir sendirilah, mana kadang kita tak bagi solution secara direct kepada dia kan. Tapi maknanya
elemen tu ada dekat situ. Cuma dia kena sikit orang kata explore dia punya thinking, dia punya creativity, innovation, inovatif yang dia ada. Jadi itu saya rasa kita boleh bezakan antara internal coaching dengan external. Kalau internal, kalau kata Tuan Jamin dengan anak muridnya, so dia kenal murid itu, jadi dia tahu persoalan dia nak buat kan, dia punya structure kan. Tapi kalau untuk eksternal kadang kalau masa tu lain soalan. Kena kita put forward based on jawapannya. So saya nampak skill-skill ini kena di develop. Ya. Terima kasih cikgu. Datuk, cikgu ada apa-apa cikgu? Sila cikgu. Satu lagi dengan pribadi saya lah. Kadang-kadang sekarang ni rata-rata lah kalau kita tengok semua orang mengaku jadi coach kan, mengaku jadi coach. Usul 3 hari and then mengaku jadi coach. Jadi ada satu pada pandangan saya kepada mereka yang berminat jadi coach ni, pada pandangan pribadi saya kena cari guru-guru coaching ataupun master coach yang benar-benar yang terlibat dalam bidang coaching, yang orang kata bukan setakat dia bercakap atau bercerita atau mengajar, tetapi juga yang ada pengalaman menjalankan coaching. Itu pada pandangan pribadi saya lah, supaya ilmu coaching yang didapat itu adalah bukan setakat ilmu teori, malah praktikal juga, praktikal yang sebenar, yang autentik, yang berlaku. Tapi sekarang ramai yang cuba dapatkan ilmu coaching bila berlaku sekarang ni, situasi sekarang ni, semua orang nampak bahawa coaching ni satu ilmu yang sangat penting sekarang, sangat penting. Tapi mereka dapatkan guru yang salah, yang sebenarnya tak ada pengalaman pun mengendalikan coaching, ataupun tak ada pun kelaya coaching dia yang orang kata based on result lah. Saya kata based on result. Jadi pada pandangan saya, maknanya pada mereka yang berminat dalam bidang coaching ni, dapatkan guru yang betul dan lalui proses. Jadi dia tak boleh dalam 3 hari tu terus jadi coach. 3 hari tu terus macam Datuk Haris kita tadi kan, 3 hari boleh selesai masalah. Dia tak mungkin Dia tak mungkin. Dia satu proses yang kata kena lalui, dihadamkan, dicanaikan ilmunya, kemudian masuk dalam coaching, jadi coach dulu, belajar jadi coach dulu, supaya masa coach boleh menegur, tahu apa kita punya kelebihan kita, kekurangan kita kan. Jadi bila kita dah dapat tu, kita belajar pula macam mana yang jadi coach. Dia ada 2 perkara lah pada saya. Kita kena belajar jadi coach dulu, and then belajar jadi coach. Belajar dulu. Yang tadi Dr. Syakir sebut tadi, belajar mendengar tadi kan. Pada saya itu part yang paling susah sekali lah. Part yang paling mencabar sekali. Kadang-kadang kita dengar tapi betul ke kita mendengar kan. Jadi pada saya itu part yang paling mencabar sekali lah, yang sepanjang belajar di muka coaching ni part yang orang kata masih belajar lagi. Saya rasa saya masih belajar lagi dengan Dr. Syakir tentang ilmu ni lah. Banyak lagi yang kita tak tahu, banyak lagi yang mesti dibuat. Belajar, macam kes saya, belajar and then buat. Belajar dan buat. Belajar dan kita try macam kita ni lah. Dari situ baru dapat, oh ini yang rupanya masa coach sebut, oh ini rupa yang kita selalu tegur. Jadi dia proses lah, kata ni adalah proses. Kita nak tahu dari segi sosial emosinya, nak tahu segi kuantitifnya. Kadang-kadang kita
kita main belasah je kan. Kadang kita main belasah. Jadi itu pandangan saya, Masa Coach. Tambahan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Apa yang cikgu sampai itu saya suka daripada pandangan sudut pengalaman, practicality. Yang kedua, yang Datuk menceritakan tadi itu sesuatu yang biar orang mendengar biasa pun dia tangkap, boleh faham. Kalau kita terlampau teknikal, bukan saya nak buat train orang jadi coaching, coach ke apa, ini berbincangan, benda berilmuan, juga sesuatu yang sering kali kita guna percakapan. Dan cara tak langsung, cikgu dan juga Datuk menzahirkan kebolehan mendengar, active listening. Mendengar seadanya apa yang disampaikan. Sebab mempunyai kebolehan untuk fokus secara menyeluruh atas apa yang disampaikan oleh coach atau pelanggan dia tu, iaitu dengan mendengar apa yang dia cakap dan apa yang dia tak cakap. Itu yang tinggi tu. Apa yang disampaikan tadi, cikgu sampaikan apa yang disampaikan oleh klien dan apa yang tak sampaikan. What is being saying, what is not being said. Yang tu yang kena latih. Tapi kedua-dua panel kita ni secara tak langsung boleh mengupah benda tu sebab mereka memahami makna dan juga apa yang disampaikan seorang coach itu mengikut konteks yang dia suka. Suasana yang dia suka. Macam Datuk kata business coaching. Macam cikgu kata tadi bagaimana seorang yang jadi coach, because nak meningkatkan pendengaran, nak meningkatkan fokus is not easy. Take months, years sometimes. Ya, betul. Dan bukan begitu saja, dan di samping itu juga macam mana cara ekspresi dia menyampaikan sesuatu sebagai memberi keyakinan pada orang yang dengar, pada dia tu, orang cakap dengan itu, bahawa dia betul dengar dan faham nak membantu dia. Jadi menunjuk kata kita fokus pada agenda dia. Bila menyentuh tentang agenda dia pula, apa yang boleh kata sebelum kita tutup lah, dan ni dekat 6:35 dah. Apa yang kita boleh rumuskan? Macam mana kita nak fokus pada agenda ataupun apa kata dia punya hasal usul asal dia nak sampaikan. Besok kita akan sambung lagi tentang active listening, tanya powerful questioning, kita akan bincang cara bercerita, naratif. So kita silakan antara dua panel, siapa dulu kah? Datuk kah? Cikgu kah? Sila. Dan apa saja topik yang nak cakap? Sila. Dia ada satu lagi yang saya rasa tadi berkait juga dengan yang kita sebut tu. Dalam proses kita nak coaching ni sebenarnya dalam konteks dia ada knowledge base dekat situ lah, learning. Ya, bahawa dalam proses coaching kita ni sebenarnya kita nak anjakkan kita punya coaching ni pada satu proses learning and outcome lah, ya, supaya hasil lah, maknanya bila kita fokus pada agenda yang apa yang dalam selepas, maknanya coaching itu dia akan merasakan bahawa akhirnya kita sebenarnya fokuskan dia kepada agenda yang dia nak, kan. Jadi tapi dalam konteks bila nak fokus ke situ sebenarnya dia ada knowledge base, ya, knowledge, ilmu, skill, yang certain skill that kita dah explore pada dia, dan akhirnya apa outcome dia based on the knowledge apa yang kita nak expand, nak extended lah. Jadi combine dengan the powerful question juga, bahawa question ini kita sebenarnya powerful question ni keep on asking what is meant by powerful question, sebab dia power betul lah dengan soalan tu, kira dia ada ilmu dia kat situ. Maksud dia kita nak ajar dia juga. Ajar lah, maksudnya tidak langsung kita contoh knowledge of the coaching ke satu level. Dalam proses kita anjakkan soalan itu, pangkat soalan, di sana dia ada satu knowledge yang sebenarnya kita nak anjakkan, nak explore kepada dia. Akhirnya outcome yang nak kita dapat itulah outcome yang orang kata yang dia rasa puas hati lah. Kalau ada first meeting tu dia nak jumpa lagi, bila nak jumpa lagi. Tapi kalau kata lepas first meeting dia kata apa ni dah last lah. Ini yang paling last kali kata. Okay, this apa ni, this is another new skill yang saya rasa perlu saya nak belajar lagi ni. InsyaAllah, selamat datang cikgu. Saya pun belajar insyaAllah. Cikgu Datuk dah dapat banyak. Saya rasa memang Datuk dah tahu bahawa sesuatu yang perlu dilakukan.
Because Datuk punya pendengaran yang tajam sekarang ni dan ada sesuatu yang Datuk rasa keperluan, itu saja ya. Okay. Memanglah. Ada apa lagi Datuk? Saya rasa itulah, I think kita explore lagi ni apa ada knowledge base dia ni dalam coaching. I think besok kita boleh explore lagi ni. Okay. InsyaAllah. Sebelum saya bagi Cikgu Amin ni, saya nak sambung pasal Cikgu Datuk kata ni, apa yang dikatakan powerful question? Very good question. Sini saya bagi secara rambang maksud dia powerful question. Semua kata, dia ada terdapat lebih kurang 4 atau 5 kataan yang saya sebut apa yang dimaksudkan dengan powerful question. Lebih pada tu sebenarnya. 5 saya bagi. Iaitu 4. Satu, kita tanya soalan yang reflect, yang boleh memberi bayangan bahawa kita mempunyai active listening dan kita faham apa perspektif mana yang disampaikan oleh coachee kepada kita. Satu. Yang kedua, secara rambang, soalan yang ditanya tu dia cara tak langsung evoke discovery. Maksud dia menggerakkan perasaan untuk mencari sesuatu. Discover, nak terjumpa, menggalak seseorang tu terjumpa penyelesaian yang dia sedang cari. Sama ada dalam insight diri dia, kalau ada insight, hindsight dan macam-macam sight. Dan di samping juga dia faham bahawa dia mesti memerlukan komitmen. Jadi soalan tu mengeluarkan zahir dalaman nak cari jawapan dan melahirkan komitmen dia untuk mencari dia dan diikuti dengan dia punya peranan dengan tindakan. Misalnya, secara tak langsung dia rasa tergugat assumption dia pakai dulu tu. Mungkin assumption dia salah. Sebab meaning making bahasa kita pakai sekarang dengan keadaan dah berubah. Because suasana dah berubah. Alat hubungan dah berubah. Kalau dulu orang tulis-tulis buat kad, mana orang buat kad dan jemputan? Orang tak WhatsApp je, betul tu. Betul. Dan berikutnya soalan yang dia panggil open-ended question. Okey. Jadi bila dia create open-ended soalan tu, open-ended question, dia menggerakkan create greater clarity. Dia menyebabkan orang tu tengok, dia nampak lebih jelas. Jadi kalau tadi dia tak boleh nak cerita, dia boleh melebarkan lagi apa dia sampaikan dan menimbulkan possibility, berkemungkinan ataupun dapat sesuatu yang baru, new learning bagi dia. Yang kelima, dia bertanya soalan yang menggerakkan coaching bergerak. Daripada keadaan dia sekarang ni menuju kepada tempat yang nak jaya sebab dia melibatkan behavior. Ingat saya cakap, skill dengan banyak skill tu di repeat maka dia akan jadi attitude. Maka apabila dia berubah attitude, maka dia akan timbulkan desire, menyebabkan soalan yang kita tanya dia tadi, menyebab dia akan tengok balik yang belakang sikit. Allah, aku dah terlepas bas ni. So I have to be faster and what not. Inilah simple yang saya terangkan sebenarnya. Esok kita akan terang ni apa yang katakan powerful question. Jadi pada sahabat-sahabat kita yang masuk ni, Cikgu Hafni, kita ada seorang terapis, Cik Zaidan, Ahmad Zaidan. Ini orang kerja hospital pun datang ni, selamat datang terapis Cik Ahmad Zaidin. Dan juga kita orang kuat Cikgu Hafni, dan juga saya ingat dia NLP juga kuat Cikgu Hafni ni, NLP dan juga hipnoterapi. Dan termasuk juga dengan kita punya Dr. Arifin. Terima kasih kerana sudi datang. Dan juga kita punya Yunus, saudara Yunus yang izin datang ni. Dan terima kasihlah kerana komen dan beri feedback dan tolong bagi keadaan dan sebagainya. Nah, sekarang ni saya serah balik kat Cikgu Amin. Sila Cikgu Amin. Teruskan Cikgu Amin apa yang Cikgu nak sebut tadi. Sila. Okey. Sebagai tambahan je Doktor. No problem. Sekarang ni apa berlaku di sekolah, khususnya di sekolah TS25, Transformation School, 20 hingga 2025, apa yang berlaku sebenarnya bukan pelajaran, dia sudah sikit sebanyak telah membuat perubahan kalau tengok di PPD sebenarnya disediakan satu jawatan khas ni Doktor, dipanggil SISC Plus, Special Improvement Specialist. Oh, bagus di PPD, khususnya bagi membantu guru-guru,
membantu pengurusan. Kalau pengurusan dia ada satu jawatan daripada SIP. Jawatan untuk apa ni, school improvement apa ni, bagi pengurusan ni lah, bagi pengurusan. Ada jawatan SIP. Jadi sebenarnya KPM pun dah nampak kepentingan coaching dalam membantu sekolah, membantu guru-guru supaya fokus kepada bidang tugas lah. Kalau kita lihat kalau di sekolah TS25 tu, di mana sebenarnya apa ni, membawa guru-guru untuk memahami lebih tentang sistem coaching itu sendiri. Sistem coaching itu sendiri. Jadi pada saya, khususnya kepada kalau ada yang dalami yang baru mendengar, yang baru terlibat dengan yang berminat dengan coaching, dia dah jadi satu huge yang sangat besar lah, satu bidang yang sangat besar, khususnya membantu anak-anak lah, membantu guru. Sebenarnya bila kita membantu guru, sebenarnya dia tak langsung membantu anak-anak. Ya. Itulah satu. Kemudian kalau kita lihat dalam modul TS25 juga dia dah fokus kepada bagaimana kalau guru nak mengubah behavior, nak mengubah tingkah laku, dia dah ada satu modul bagaimana nak membantu dari segi sosial emosi, bagaimana nak bantu segi, kalau istilahnya kalau modul TS25 tu dia tekankan dua perkara, iaitu kefahaman dan kemahiran. Kefahaman dan kemahiran dalam masa sama lihat juga pada sosial emosi. Jadi ini perkembangan yang cantik sebenarnya. Cuma guru-guru dia tak faham di mana datangnya lah. Tapi sebenarnya dia dah kata pendedahan tu dah ada. Jadi para mereka terlibat yang berminat dalam coaching ini, nanti mungkin satu hari boleh jadi satu kerjaya yang akan datang jadi satu kerjaya yang mungkin masa coach. Ya, okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Amin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haris dan juga kepada Cikgu Amin. Dan untuk makluman sahabat-sahabat kita di sini, saya telah mula buat rekrutmen pada online training coaching, online training certificate yang datang dari US. Jadi barang siapa berminat boleh daftar ataupun PM kepada saya personally, kita akan tak borang. Kita akan mulakan, saya silakanlah banyak juga coach join. Saya menjemput dah kita punya sahabat Yang Berbahagia Datuk Haris ni, dia memang up to date, dia selalu up to date knowledge dah. Saya mengalungkan Datuk dan juga Datuk Seri, isteri Datuk tu, Datuk Seri suruh dia join sekali. Dan juga beberapa orang daripada luar negara pun mula daftar. Kita buat online dan tengoklah kalau ada peserta kita yang dah ada ni, sila gembar-gemburkan. Sebab saya tak payah nak bising-bising ingat benda macam ni. Sebab kalau orang nak, dia cari kita. Kalau kita advertise, jadi boleh juga. Tapi kadang-kadang kita tak mau menyinggung orang. Jadi siapa minat join. Lepas tu bila dah ni, baru saya buka pada orang berminat. Bukan kita tak mau tunggu orang. Kita nak orang berminat, dia buat, senang berlaku. Jadi secara tak langsung saya ucapkan syabaslah. Dan terima kasih banyak-banyak pada peserta kita di sini. Daripada Ahmad Zaidin. Ahmad Zaidin ni seorang saya ingat sekarang ni mungkin occupational therapist ataupun dia medical therapist. Dan juga kepada Cikgu Hafni yang banyak-banyak terima kasih yang berikut. Mula dah ikut saya banyak kali dah, syabas. Dan kami salamkan Yang Berbahagia Datuk Dr. Ben. Dan juga terima kasih kepada Dr. Arifin yang sudi join. Dan saya ingat hari ini mungkin Cikgu Jinggu tak sempat. Dan juga kepada Cik Yunus yang join hari ini. InsyaAllah kalau boleh tolong orang kata sharekan apa cakap ni, kalau ada kebaikan sila sharekan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dua panel kita hari ini. Nampak gaya kawan kita dari Singapura, dia ada hal, dia ada masing-masing ada session online. Mungkin dia ada coaching, ngajak dan sebagainya. Dan Datuk Razi pun tak sempat dan kita punya Dr. Kusaini pun tak sempat masuk. Jadi yang mana dapat masuk lambat ni, sila tengok recording balik. Kadang-kadang saya masuk dalam YouTube, yang mana tak ada Facebook, dia boleh tengok YouTube. Tapi saya akan linkkan juga pada Facebook. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Datuk dengan Cikgu Amin. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pada waktu 5.20 petang. Tajuk sambung.
Jadi kita panggil besok adalah coaching skill 1.1. Besok 1.1. Jadi hari ini kupasan hari ini pun dah menyeluruh dah sebelum nak kita pergi detail. Ini merupakan satu background yang luas tuan-tuan dan puan-puan. Cakap daripada pengalaman, ya. Syabas. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, kelemahan saya tuan-tuan dan puan-puan. Kebenaran semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menghormati kepada tetamu kita hari ini. Esok insya-Allah kita dapat lagi. Mungkin banyak lagi tetamu yang akan join. Jadi jangan lupa ikutilah saya punya bualan besok. Jangan lupa meeting saya dengan tuan-tuan besok pukul 5.20 juga. 5.20. Jadi yang mana kesempatan sila join lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.